Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Disember bersama saya Ardi Harman Maruzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Izzah, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Lelaki nafsu binatang liwat 30 kali kanak-kanak 12 tahun. Juga bayi maut pikap terbabas masuk kawasan banjir. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki meliwat kanak-kanak berusia 12 tahun sebanyak 30 kali di sebuah asrama lelaki saudara baru di Melaka Tengah sejak Mei lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata detik hitam yang dipendam mangsa selama 7 bulan itu terbongkar apabila dia bertindak menceritakan perkara sebenar kepada bapanya selepas tidak tahan kerap diganggu oleh suspek yang berusia 20 tahun. Beliau berkata kejadian pertama dipercayai berlaku kira-kira pukul 3 pagi semasa mereka berada di bilik asrama sebelum berlarutan termasuk di tandas asrama. Pada kejadian pertama 14 Mei lalu, suspek yang juga rakan sebilik mangsa telah mengejutkannya dari tidur dan bertindak meliwat mangsa tanpa kerelaan sebelum kejadian sama berulang keesokannya. Kira-kira seminggu kemudian, suspek telah membawa mangsa ke tandas asrama dan menyuruhnya untuk meliwat suspek dan disebabkan berasa takut, pengadu mengikut sahaja kehendak suspek. Mengulas lanjut katanya sepanjang berada di asrama tersebut, mangsa telah diliwat sebanyak 30 kali dan selepas kejadian itu, mangsa hanya mendiamkan diri dan tidak melaporkan hal tersebut kerana bimbangkan keselamatan diri. Katanya mangsa kemudian bertindak menceritakan kejadian itu kepada bapanya pada Ahad lalu sebelum bapanya itu menghubungi suspek dan memintanya datang ke rumah. Mangsa tinggal di asrama berkenaan sejak April 2023 kerana ibunya yang merupakan pembantu guru mu'alaf bekerja sambil belajar dan tinggal di asrama wanita yang mana mangsa tinggal di asrama sama bagi memudahkannya untuk ke sekolah. Suspek yang berasal dari Kepala Batas Pulau Pinang dan tidak bekerja itu kini direman 6 hari bermula semalam hingga 30 Disember. Baik, jumlah mangsa banjir di Kelantan melonjak kepada 14,044 orang setakat pukul 3 petang tadi berbanding 12,572 pada pagi tadi, dengan Pasir Putih mencatatkan daerah terbaru terjejas bah gelombang ketiga. Daripada jumlah itu, Pasir Mas mencatatkan jumlah mangsa paling ramai dengan 8,066 orang, diikuti Kuala Krai 3,291 dan Tanah Merah 1,706 mangsa. Sekretariat Pengurusan Bencana Kelantan dalam satu kenyataan berkata jumlah itu melibatkan sebanyak 43,114 sebuah keluarga yang ditempatkan di 92 pusat pemindahan sementara PPS, melibatkan 8 daerah iaitu Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai, Tanah Merah, Machang, Kota Baru, Gua Musang dan Jeli. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Pasir Mas, Superintendent Ning Aminuddin Raja Abdullah berkata, situasi banjir di Rantau Panjang dan Pasir Mas masih terkawal dan dakwaan dua kawasan itu lumpuh adalah tidak benar. Menurutnya, terlalu banyak berita tular yang mendakwa dua kawasan itu, terutama Rantau Panjang, semakin kritikal dan lumpuh sekaligus menimbulkan kegusaran awam. Kalau Kelantan lumpuh, saya rasa kita nak pergi sampai Rantau Panjang tak boleh lah kot. Dan walaupun kita tidak dapat menggunakan sebarang kenderaan ringan untuk sampai ke Rantau Panjang, banyak lagi kenderaan-kenderaan yang kita gunakan untuk operasi menyelamat seperti motor lori daripada pihak PDRM, pihak APM, pihak ATM. Dan sehingga kini pun kenderaan-kenderaan tersebut masih lagi digunakan untuk proses menyelamat, dan bagi saya itu bukan boleh dikatakan keadaan pekan atau bandar Rantau Panjang ini telah lumpuh. Meskipun angka mangsa banjir yang berpindah ke PPS mencecah lebih 8,000 orang,
manakala paras air agak tinggi iaitu 11.04 meter. Situasi itu masih terkawal. Tambahnya, setiap tahun keadaan banjir memang sebegini dan jika dilihat rekod sebelum ini, ada yang melebihi angka 11,000 mangsa di PPS. Namun buat masa sekarang, operasi menyelamat masih berterusan. Beliau juga menasihatkan orang ramai untuk menghubungi pihak berwajib untuk mengetahui maklumat sebenar. Ketika berita ini ditulis, hanya jalan Pasir Mas Rantau Panjang di Culvert 5 yang ditutup sejak pagi tadi berikutan dinaiki air sehingga paras 1 meter menyebabkan laluan ke Rantau Panjang melalui jalan utama terputus. Beliau berkata laluan itu juga tidak dapat dilalui kenderaan berat. Namun operasi menyelamat mangsa banjir diteruskan menggunakan aset agensi penyelamat yang sesuai. Di Kuala Krai, lebih 1,000 penduduk di 5 kampung iaitu Kampung Kuala Pertang, Tanjung Kala, Pasir Jering, Kebun Pisang dan Sungai Tasan terperangkap selepas Jambatan Tanjung Kala ditenggelami air Sungai Kuala Pertang sejak lalu. Anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM turut membantu penduduk yang mahu menyeberangi sungai dengan menggunakan bot. Jambatan utama yang menghubungkan kampung mula ditenggelami air pada jam 11 pagi Ahad lalu selepas hujan lebat yang berterusan. Apabila jambatan tersebut tenggelam, penduduk tidak mempunyai jalan alternatif lain dan arus deras sungai membahayakan nyawa sekiranya menyeberang menggunakan bot sendiri. Jambatan yang berketinggian 2.4 meter dan sepanjang 500 meter ini tenggelam buat kali kedua dan kali ini paras air meningkat melebihi 3 meter. Seorang bayi lelaki 7 bulan maut selepas pikap yang dinaikinya bersama keluarga terbabas ke dalam kawasan ditenggelami banjir di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 petang semalam. Muhammad Adam Ryan Abdul Rahim disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu pada jam 12.25 tengah hari tadi. Mangsa menaiki pikap yang dipandu Muhammad Taufik Babgih bersama isteri Hamizah Mustafa 35 tahun serta dua lagi penumpang lain Nik Muhammad Arif Al-Iman Nik Muhammad Azmi 20 tahun dan Farish Ryan Abdul Rahim 11 tahun. Kenderaan itu dipercayai telah melanggar lopa air dan menyebabkan kenderaan tersebut hilang kawalan lalu melanggar besi penghadang lebuh raya berkenaan. Pikap tersebut kemudiannya terhumban ke kawasan yang ditenggelami banjir. Semua mangsa yang berada di dalam pikap tersebut berjaya diselamatkan pengguna lebuh raya yang melalui kawasan tersebut. Namun ada di antara mereka yang mengalami kecederaan di bahagian kaki serta dada. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Hulu Terengganu untuk menerima rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penduduk tidak menyangka banjir yang melanda membawa durian runtuh dengan kemunculan seekor ikan kelah merah seberat 18 kg di Sungai Berang dekat Kampung Pengkalan Ajal di Hulu Terengganu. Nordin Embong, 57 tahun berkata spesies ikan yang agak sukar ditemui itu terperangkap di dalam pukat yang ditahan anak saudaranya Muhammad Hafifi Abu Bakar kira-kira pukul 5 petang. Jelas Nordin, anak saudaranya Muhammad Hafifi menahan pukat kira-kira 3 petang di sungai berdekatan dan selepas 2 jam dia mengangkat pukat itu tetapi hairan kerana susah untuk tarik disebabkan terlalu berat. Nordin yang bekerja sebagai nelayan berkata ikan tersebut kini berharga sekitar RM150 hingga RM200 sekilogram dan harga ikan kelah merah yang ditemui tersebut mampu mencecah hampir RM4,000. Ikan yang paling payah dapat. Kalau di Sungai Berang sekarang ni lah, buat masa ni ikan yang paling payah dapat. Musim banjir ni? Musim banjir pun tidak semestinya kalau kata muka tu boleh dapat ikan kelah tak? Tak. Maknanya kalau kata boleh ikan kelah tu boleh kata jackpot lah rezeki. Alhamdulillah maknanya ikan termahal tu. Katanya jika ikan tersebut masih hidup, harganya mahal 2 kali ganda dan semalam ada yang hubunginya untuk membeli ikan itu sebagai ikan induk tetapi ikan tersebut telah mati.
Menurutnya, setiap kali musim banjir, kebanyakan penduduk akan menjalankan aktiviti menangkap ikan darat sebagai pendapatan sampingan. Namun, ikan kelah merah gergasi tersebut adalah yang pertama kali muncul di kampung tersebut. Beliau berkata seumur hidup inilah kali pertama melihat ikan kelah merah sebesar ini. Sebelum ini, paling besar di pernah lihat adalah seberat 10 kilogram sahaja. Ikan-ikan darat yang ditangkap penduduk kebiasaannya akan dibeli oleh pengusaha-pengusaha restoran di sekitar Kuala Berang. Baik, di Terengganu sehingga 12 tengah hari tadi, mangsa banjir meningkat kepada 10,643 orang daripada 2,913 keluarga dipindahkan ke 134 PPS. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, 7 daerah terjejas. Jelasnya, Hulu Terengganu merupakan daerah tertinggi bilangan mangsa iaitu 3,133 orang daripada 895 keluarga di 34 PPS. Diikuti Dungun 2,357 orang dari 325 keluarga yang berada di 27 PPS. Sementara itu, di Setiu, 2,280 mangsa daripada 661 keluarga berada di 31 PPS. Manakala Besut, seramai 1,712 mangsa daripada 384 keluarga berada di 27 PPS. Sementara itu, penduduk di Kampung Langkap Setiu berkata, air naik berpunca hujan lebat sejak 3 hari lalu dan meningkat lebih 1 meter pada petang semalam. Pukul 6 lebih hingga ke maghrib tu, air penuh lah. Maghrib tu sini saya tu kemarin tu dekat dengan pinggan dah. Atas jalan. Kat depan rumah tu kok dah ada lah, makan dah ada. 2-3 hari dah lah hujan lebat sungguhnya. Lepas tu tunggu tengok air kau naik. Pananya. Lepas tu petang malam kat siap-siap simpan barang kat. Tunggu lagi ya. Lagi air dak pagar pinggang memang tak larilah. Lepas tu barulah lari pemindahannya. Pukul 10 lebih ya. Mereka berkata banjir gelombang pertama dan kedua pada minggu lalu air hanya paras lutut, namun kali ini mereka terpaksa berpindah ke PPS. Baik, selepas ini 78 kenderaan seluduk bernilai 14.8 juta ringgit dirampas. Baik, masih bersama Berita Al-Hijrah. Nobody is above the law, atau tiada siapa yang boleh melebihi undang-undang negara. Itu tegas pengamal undang-undang Nur Zabita Muhammad Noor berkaitan perspektif masyarakat berkaitan undang-undang jika kesalahan dilakukan oleh anggota pihak berkuasa. Katanya ada masyarakat berpandangan pihak berkuasa yang bersalah akan terlepas, tetapi katanya perkara itu tidak berlaku kepada sistem perundangan negara. Menurut Nur Zabita, masyarakat sebelum ini tidak mendapat akses untuk melihat sendiri kes yang berlaku di mahkamah. Jika mereka mengikuti kes yang berjalan, perundangan di Malaysia tidak akan memihak kepada pesalah walaupun individu berkenaan ialah anggota pihak berkuasa. Kalau kita lihat di dalam laporan-laporan di mahkamah, kalau ada kesalahan telah dilakukan oleh anggota ataupun contohnya daripada pihak DRM sendiri, maka pihak mahkamah tetap menjatuhkan hukuman salah dan tetap mengarahkan membayar ganti rugi. Cuma apabila masyarakat tidak mendapat akses, maka kita tidak tahu. Tetapi kes-kes begini sekiranya mendapat liputan awam dan sekiranya segala siasatan dijalankan dengan telus, segala tindakan diambil dengan telus, saya percaya bahawa masyarakat memahati dan mereka sekiranya hukuman dijatuhkan, misalnya lah kalau ada elemen kesalahan tersebut, masyarakat akan ada kepercayaan kepada sistem perundangan di Malaysia. Tambahnya, pelbagai tindakan boleh diambil sekiranya anggota pihak berkuasa terlibat dengan masalah jenayah kerana mereka tertakluk kepada undang-undang, tata tertib, disiplin di bawah kementerian dan jabatan dan mereka terikat dengan peraturan pegawai awam. Jelasnya lagi, sekiranya mereka melampaui atau bertentangan dengan garis panduan, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib,
pergantungan kerja atau pembuangan kerja, penahanan gaji dan pelbagai kaedah lain. Beliau berkata demikian bagi mengulas isu yang berkaitan integriti pihak berkuasa. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM tumpas sindiket penyeludupan 78 kenderaan bernilai 14.8 juta ringgit. Ia menerusi Ops Kitai yang dilancarkan pada 9 hingga 24 Ogos lepas. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Bahagian Penguatkuasaan Pematuhan, Datuk Sazali Muhammad berkata, rampasan pertama melibatkan 68 buah kenderaan yang disyaki diimport tanpa permit import AP bernilai 13.8 juta ringgit di Pelabuhan Klang. Kenderaan itu melibatkan 46 buah kenderaan mewah dan 22 buah motosikal. Pada 14 Disember lepas pula, 10 buah kenderaan dirampas dengan nilai dan cukai bernilai lebih RM626,000. Kesemua kenderaan ini ditemui di dalam bangunan terbiar yang dipercayai disorok bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Di kesemua kenderaan berkenaan telah ditemui di sebuah bangunan terbiar yang dipercayai disorokkan bagi mengelakkan dikesan oleh pihak Jabatan Kastam. Jadi siasatan awal mendapati kesemua kenderaan ini disyaki telah disimpan melebihi tempoh yang dibenarkan di dalam gudang berlesen dan perlu dibayar duti dan cukai terlibat serta tidak mematuhi syarat-syarat dalam lesen seperti mana peruntukan dalam Seksyen 65/2 dan Seksyen 65/5 Akta Kastam 1967. Kes disiasat mengikut Seksyen 138 Akta Kastam 1967. Ketua Sindiket Dadah bergelar Datuk antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah terbesar di negeri itu. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata, kesemua suspek yang berumur lingkungan 36 hingga 48 tahun itu ditahan semalam dalam operasi khas pada 2.30 pagi. Operasi itu melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Eastern Sabah Security Command ESCOM. Dalam operasi berkenaan, beberapa siri serbuan dijalankan serentak di sekitar Kota Kinabalu dan pantai timur Sabah melibatkan Tawau dan Sempurna. Sindiket itu dipercayai terlibat secara aktif dalam kegiatan pengedaran syabu sejak 2015. MO yang digunakan oleh sindiket ini, yang pertama mereka mendapat bekalan dadah daripada sebuah negara jiran di semenanjung Malaysia. Dadah ini seterusnya dibawa dengan menggunakan kalder dadah, menggunakan syarikat penerbangan komersial dan juga kiriman melalui kargo laut. Dan seterusnya bekalan dadah ini akan disimpan di Sabah sebelum diagihkan untuk gunaan di sekitar pusat-pusat hiburan Sabah sebelum disuduk kepada pembeli di Indonesia dan juga Filipina. Beliau berkata pihaknya turut menyiasat pelibatan sindiket dalam aktiviti penyeludupan kontraban serta barangan bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia dan Filipina. Pihak berwajib terutama penggiat seni dan industri kreatif diingatkan sentiasa peka terhadap penghasilan sebarang karya agar tidak mencetuskan sensitiviti keharmonian dalam kalangan masyarakat di negara ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, pihaknya tidak mahu sebarang isu berulang, terutama yang menyentuh sensitiviti umat Islam seperti mana isu dalam poster filem Sijin. Menurut Dr. Zulkifli, dalam berkarya, pihak terbabit perlu sentiasa menyemak dan mematuhi garis panduan yang ditetapkan Jabatan Hal Ehwal Agama sesuai dengan konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk yang perlu dihormati. Beliau berkata sebarang bahan daripada luar perlu mendapat kelulusan dan tidak menyentuh elemen tertentu, terutama melibatkan sensitiviti masyarakat. Di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Agama sudah pun menghasilkan ialah penyelidikan ringkas berkenaan isu-isu ini. Maknanya kita sudah ada pasukan yang memantau dan sebagainya. Namun begitu, kalau kita lihat dari aspek Sijin ini, ianya lebih kepada aspek yang pertama adalah ia merujuk kepada Lembaga Penapisan Filem LPF dan juga Kementerian Komunikasi. Di peringkat JPM Hal Agama, kita boleh memantau
memantau dan juga memberikan panduan, kerana kita sudah ada beberapa garis panduan yang boleh menjadi rujukan kepada semua. Namun begitu, apa yang kita harapkan selepas ini adalah untuk memastikan apa-apa bahan daripada luar itu perlulah mendapatkan kelulusan dan juga tidak menyentuh aspek-aspek sensitiviti masyarakat. Dr. Zulkifli berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Buku Garis Panduan Persembahan Seni Berbudaya Universiti Sains Islam Malaysia USIM di USIM Nilai. Mengenai isu dalam poster filem Sijin, media sebelum ini melaporkan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS sudah mengarahkan Golden Screen Cinemas GSC selaku pengedar filem seram terbitan syarikat produksi Indonesia Sijin untuk menarik balik dan membuat penukaran poster. Ia berikutan poster rasmi yang dikeluarkan sebelum ini dilihat menyentuh sensitiviti umat Islam apabila memaparkan kalimah Allah dalam bahasa Arab pada kain hitam yang membaluti seorang wanita dipercayai sedang dirasuk. Rela jadi pelarian daripada dicengkam Houthi. Baik, perbezaan fahaman serta ideologi mengheret Yaman ke kancah perang, saudara, dan menelan korban sehingga 200,000 nyawa ketika konflik memuncak. Mahu bebas dari cengkaman serta pemberontakan kumpulan Houthi, rakyat Yaman sanggup meninggalkan segala nikmat kehidupan di kampung asal masing-masing dan rela menjadi pelarian dalam negara IDP. Nazira Syaringat yang menjejakkan kaki di kem pelarian terbesar di Ma'arib, Yaman, ada laporannya. Perjalanan darat ke wilayah Ma'arib dari Bandar Sai'un sejauh 400 km memakan masa 7 jam dan perlu melalui hampir 50 sekatan jalan raya. Demi keselamatan serta kelancaran perjalanan peserta misi, musafir penuh mencabar ini diiringi kumpulan tentera bersenjata memandangkan kawasan yang bersempadan dengan wilayah pemberontak Houthi ini dikawal ketat bagi mengelak sebarang pencerobohan. Sejak tentera Houthi menawan ibu negara Sana'a pada 2015, pusat pentadbiran kerajaan Yaman kini beralih ke Bandar Ma'arib. Dan dalam tempoh beberapa bulan ini, Ma'arib dilapor tenang selepas rundingan gencatan senjata dicapai. Sejak Perang Saudara tercetus 9 tahun lepas, Ma'arib menerima kemasukan lebih 2 juta orang yang mahu mempertahankan akidah serta melarikan diri daripada keganasan Houthi. تعرفوا محافظة مأرب منذ أول يوم والجيش اليمني أخذ على عاتقه أن يدافع وأن تبقى محافظة مأرب آمنة مستقرة. ووجود النازح اليوم أكثر من 3 مليون نازح ما بين مجتمع مضيف ومشردين من أفارقة وأيضا نازحين هم يبحثوا عن الأمن والاستقرار. هذه المحافظة بفضل الله عز وجل تنعم بالأمن والاستقرار بجهود الجيش اليمني وأيضا رجال المقاومة وأيضا الأمن الذي يظل ساهرا من أجل الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. Sebelum ini, Ma'arib hanya didiami kira-kira 500,000 orang. Namun, bandar itu kini padat dengan 98 kem pelarian dan menjadi kem pelarian terbesar di Yaman juga di Timur Tengah. Ma'arib antara wilayah yang gagal ditakluki oleh kumpulan Houthi sejak Houthi menawan Sana'a pada tahun 2015 dan disebabkan perang, ramai penduduk dari banyak wilayah termasuklah dari Sana'a melarikan diri ke Ma'arib kerana merasakan kawasan ini antara kawasan yang paling selamat untuk mereka duduki. Namun mereka tak ada pilihan melainkan terpaksa tinggal di kemah-kemah pelarian di sini. Kehidupan pelarian dalam negara di Yaman yang jarang mendapat perhatian dunia ini mendorong MyCare dan Ikonsif untuk melihat sisi kehidupan mereka yang boleh dibantu selain memikirkan pelan jangka panjang demi kelangsungan hidup mereka yang bersifat kekal. Jumlah pelarian lebih ramai berbanding di Syria dan mereka berada di negara mereka sendiri dan jauh daripada bantuan-bantuan. Pada misi hari pertama di kem pelarian As-Salam, lebih 500 keluarga menerima sumbangan makanan asas bernilai $25 Amerika setiap seorang. Menghantar sumbangan sebanyak 500 pek barangan kering kepada 500 keluarga pelarian yang terdiri daripada beras, gula, minyak masak, susu tepung dan juga tuna. Laporan Nazira Syaringat bersama juru kamera Dalami Yaakob, Yaman untuk Berita Al-Hijrah.
Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu semakin bongkak selepas mengeluarkan kenyataan bahawa Israel tidak akan menghentikan peperangan. Bahkan dia turut berkata kepada individu yang menyeru untuk menghentikan peperangan adalah satu perkara yang sia-sia. לא מפסיקים. כל מי שמדבר על להפסיק, אין. לא מפסיקים. מלחמה נמשכת עד הסוף. עד הסוף. עד שגומרים אותם. לא פחות מזה. Netanyahu mengeluarkan kenyataan tersebut selepas melawat semenanjung Gaza dan berjumpa tenteranya semalam serta berikrar untuk meningkatkan serangan di Palestin. Pada Isnin, Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan lebih 250 rakyat Palestin terbunuh, manakala 500 cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Peperangan yang sudah memasuki minggu ke-12 telah menyebabkan sebanyak 20,674 rakyat Gaza terkorban, 54,536 cedera dan lebih 7,000 rakyat Gaza masih hilang. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Harman dan Jurubahasa Isyarat Azrina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.